Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita, iaitu berkaitan ma'rifatus sahabah. Berkaitan kita membahaskan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita mengetahui tentang para sahabat. Pada pertemuan yang lalu, kita telah bahaskan tentang seorang sahabat yang mana Nabi SAW sebut dia Ibnu Ummi Abdin. Siapa ingat lagi? Siapa Ibnu Ummi Abdin tu? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Siapa ingat? Saya ada bawa buku ni, saya bagi hadiah. Siapa yang dapat jawab? Siapa ingat Ibnu Ummi Abdin? Kalau nak jawab belah sini pun tak ada masalah. Siapa ingat? Kalau Tuan Bilal, Ustaz Amir tak boleh lah, sebab dia yang tulis tajuk tu, dia tahulah jawapan. Ni maksudnya orang ni yang pakcik-pakcik, abang-abang yang datang ni. Ingat? Tak ingat siapa nama Ibnu Ummi Abdin? Iaitu pada pertemuan yang lalu kita membahaskan berkaitan sahabat yang mana Rasulullah juga sebut dia Ibnu Ummi Abdin, iaitu Abdullah bin Mas'ud. Iaitu yang mana kita sebut, yang mana kita telah sebutkan, Rasulullah pernah menyebutkan tentang diri dia, lahuma asqal fil mizan min Uhudin. Iaitu dua betih Abdullah bin Mas'ud ni lebih berat di atas timbangan mizan daripada bukit Uhud. Iaitu ketika mana tersingkap dia punya betih Ibnu Mas'ud kecil, sehingga kan sahabat-sahabat yang lain mereka ada tertawa sedikit disebabkan kecilnya betih Ibnu Mas'ud ini. Kemudian Rasulullah pun sebut lahuma asqal fil mizan. Dua-dua betih Ibnu Mas'ud ni lebih berat di atas timbangan mizan nanti min Uhudin, daripada bukit Uhud. Nak cakapnya hebatlah amalan Abdullah bin Mas'ud. Itu pada pertemuan yang lalu. Tak apa. Buku ni lagi saya tanya lagi lah soalan-soalan apa, kalau boleh jawab apa, barulah kita bagi. Pada pertemuan pada kali ini, kita akan pergi kepada kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar. Sebab kita kena ketahui dalam kalangan sahabat ada sahabat-sahabat yang kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar yang selalu berdamping dengan Nabi SAW. Ada pula sahabat-sahabat yang mana mereka ni jarang berjumpa Rasulullah. Dan ada juga sahabat yang mana sekali saja jumpa Rasulullah. Kerana ta'rif nak jadi sahabat ni bukanlah dia kena mulazamah selalu dengan Rasulullah. Tak. Maksudnya man laqiya, siapa yang mana bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan ketika dia masih hidup dan beriman dan mati juga dalam keadaan iman dan Islam, maka itulah sahabat. Dan takrif sahabah ni berbeza lah. Ibnu Hajar kata lain dan ulama lain pun kata lain, takrif yang berbeza-beza. Jadi hari ni kita akan mulakan kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang besar. Pertemuan yang lalu kita dah sebut dah, jumlah para sahabat ni ulama berbeza. Ar-Razi dan As-Suyuti berbeza dalam bilangan sahabat. Ada yang mengatakan bilangan sahabat ni 300,000. Ada yang pula mengatakan ratusan ribu yang lain. Tetapi kita kena ketahui yang boleh berfatwa sahabat yang mana alim dalam bidang ilmu ini hanya ratusan orang sahaja. Tidak sampailah ribuan tersebut. Walaupun jumlah sahabat ada yang mana sebut 300,000, ada yang mana menyebutkan ratusan ribu yang lain, tetapi yang mana ada ahliah kelayakan berfatwa hanya beberapa orang saja, tidak ramai. Hari ini kita akan pergi kepada sahabat yang mana bernama Abdullah bin Uthman. Sahabat yang bernama Abdullah bin Uthman. Bila sebut Abdullah bin Uthman, saya silap lah, saya bagi tajuk dah tadi. Kalau saya tak bagi tajuk nama sahabat ni, boleh dah nak tengok siapa tahu nama Abdullah bin Uthman ini. Bila kita sebut Abdullah bin Uthman, kita macam tak kenal, macam tak dengar, tak pernah dengar. Tetapi itulah sahabat yang mana paling kita kenal. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sangat mencintai sahabat ni. Abdullah bin Uthman, sahabat yang mana yang besar. Abdullah bin Uthman bin Amir bin Amr, ataupun dikenali sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Ini sahabat yang mana yang berhijrah dengan Nabi SAW, yang mana Rasulullah di akhir hayat baginda menyuruh Abu Bakar menjadi imam solat. Kerana pada zaman Nabi SAW bukan semua sahabat, bukan calang-calang orang yang dapat dipilih menjadi imam. Tetapi baginda Nabi SAW memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam solat. Jadi nak cakapnya Abu Bakar ni dia bukan orang biasa-biasa lah. Dia orang yang hebat. Bahkan disebutkan oleh sebahagian salaf, kana salaf yu'allimuna auladahum
dahulu para salaf, mereka mengajar anak-anak mereka hubba Abi Bakrin wa Umar, dalam mencintai Abu Bakar dan Umar, kama yu'allimuna surata minal Quran, seperti mereka ajak surah-surah dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Salaf terdahulu, ulama silam terdahulu, mereka ajak dalam apa? Hubba Abi Bakrin wa Umar, dalam mencintai, mereka ajak anak mereka untuk mencintai Abu Bakar dan Umar, kama yu'allimuna surata minal Quran, seperti mana mengajak surah-surah daripada Al-Quran. Kalau kita mengajar budak-budak untuk membaca Al-Quran, Al-Fatihah ke apa-apa, kita akan mengajak sungguh-sungguh. Contohnya Al-Fatihah merupakan salah satu rukun dalam solat. Kita ajak betul-betul. Surah An-Nas ke, surah-surah yang lain, kita ajak budak-budak kecil tu bagi tahu juzuk 30, surah-surah lazim itu. Maksudnya kita ajak betul-betul lah bagi mereka faham ataupun bagi mereka dapat hafal. Demikian juga para salaf, mereka mengajar supaya apa? Anak-anak mereka mencintai Abu Bakar dan Umar. Maksudnya bukan biasalah, maksudnya bukan kecil lah mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan ada banyak kelebihan jika kita melihat, menghayati sirah kehidupan Abu Bakar dan Umar ini, kerana mereka antara sahabat yang mana berdamping dengan Nabi SAW. Contohnya, kalau kita tengok pada zaman sekarang, kalau mana-mana tokoh yang kita kenal, tokoh yang mana yang besar, yang mana mungkin kita hormat dan kagum, kita mungkin akan tengok siapa yang berada di sekelilingnya. Dan orang berada di sekeliling dia itulah kita akan tanya berkaitan dia bagaimana nak kenal tokoh tersebut. Demikian juga berkaitan Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar antara yang rapat. Walaupun mereka berdua bukanlah orang yang mana banyak meriwayatkan hadis, bukan, sahabat lain lebih banyak meriwayatkan hadis, tetapi kecintaan Rasulullah kepada mereka melebihi sahabat-sahabat yang mana yang lain. Kita akan tengoklah nanti hadis-hadis sahabat yang mana Rasulullah mencintai siapa. Adakah Rasulullah mencintai siapa dahulu? Ada riwayat berkaitan hal tersebut. Nanti mungkin kita akan baca. Berkaitan Abu Bakar ni, kisah dia panjang. Mungkin kita akan sambung pada pertemuan bulan depan. Sebab Abu Bakar kisah dia ketika mana awal Islam. Kisah Abu Bakar ketika mana Rasulullah masih hidup dan setelah Rasulullah dah wafat. Kerana setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar kita tahu menjadi khalifah, Amirul Mukminin. Yang mana kita katakan khalifah yang pertama setelah kewafatan Nabi SAW. Ketika mana hayat Abu Bakar mementang ataupun memegang kepimpinan itu, memegang jawatan itu, banyak musuh, ratusan ribu musuh. Antara golongan diperangi oleh Abu Bakar adalah beliau memerangi Nabi palsu. Kita akan tengok peperangan antara tentera Islam dan Nabi palsu. Nabi palsu pada zaman itu bukan seorang. Kita mungkin dengar seorang je. Ada orang lain lagi Nabi palsu, dan ada kisah Nabi palsu A dan Nabi palsu B, konflik antara mereka. Ada Nabi palsu lelaki, ada Nabi palsu perempuan pada zaman tersebut. Ya, ada dua-dua. Bukan Nabi palsu lelaki je pada zaman Abu Bakar, Nabi palsu perempuan pun ada. Kita akan tengok nanti pada pertemuan bulan depan macam mana mereka buat konflik. Sampai ada cadangan supaya Nabi palsu lelaki dengan perempuan ni kahwin. Sebab nak bagi kuat, nak lawan Abu Bakar ni. Itu kita akan bicarakan pada pertemuan akan datang. Sebab sirah berkaitan Abu Bakar ni panjang. Jadi hari ini kita tak akan ceritakan setelah kewafatan Rasulullah. Tak. Berkaitan kepimpinan Abu Bakar, itu mungkin pertemuan akan datang. Jadi pada hari ini kita akan membahaskan ketika mana Abu Bakar sebelum mana Nabi SAW wafat. Maksudnya ketika pergaulan antara baginda dan juga Abu Bakar. Bagaimana kita akan melihat berkaitan hal ini. Jika kita lihat di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari, ada kitab yang diletakkan oleh ulama-ulama hadis berkaitan manaqib ataupun berkaitan hadis berkaitan sahabat. Contoh dalam Sahih Muslim ada bab yang mana meletakkan kelebihan Abu Bakar. Demikian juga Bukhari. Jadi kalau kita tengok kitab-kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim meletakkan hadis-hadis tentang fadail, kelebihan-kelebihan dan juga manaqib berkaitan sahabat-sahabat yang besar. Sebab itu kita katakan Bukhari dan Muslim untuk kita tengok riwayat-riwayat berkaitan kisah Abu Bakar dan juga Umar, boleh kita rujuk dalam dua kitab ini dan juga beserta syarahnya. Serta kita boleh juga rujuk kepada Al-Bidayah wa Nihayah oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam menceritakan bagaimana kehidupan para sahabat. Juga Syiar A'lam An-Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi. Itu antara rujukan-rujukan yang kita gunakan untuk mengenali Abu Bakar ini. Abu Bakar As-Siddiq antara sahabat yang awal memeluk Islam. Dia orang yang awal antara yang memeluk Islam dengan sebab dakwah Abu Bakar ni bukan sahabat kecil. Antaranya adalah Abu Ubaidah.
Kita kenal Abu Ubaidah ni siapa? Dia orang yang menang kuat ketika peperangan. Banyak jasa dia ketika mana bertempur. Dia ini juga beriman dengan sebab hidayah Allah berikan dan dia Islam di tangan Abu Bakar. Dan juga sahabat-sahabat yang lain seperti Uthman, Talhah, maksudnya sahabat-sahabat yang besar. Mereka ini masuk Islam hasil dakwah Abu Bakar. Sebab itu juga kita katakan Bilal juga dia dibebaskan oleh Abu Bakar. Ada kisah yang mana ketika Bilal dipuji, orang puji Bilal, dia rasa rendah diri. Bilal kata apa? Innama ana hasanatun min hasanatihi. Sesungguhnya aku ini hanya satu kebaikan daripada kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Sebab apa dia kata macam tu Bilal? Sebabnya yang bebaskan dia Abu Bakar. Pahala membebaskan seorang hamba sangat besar pahala dia. Sebab itu kalau kita tengok dalam faraid, ada juga kita tengok bab berkaitan apa? Kalau bahagian orang yang mana dia bebaskan hamba. Nak katakan membebaskan hamba ini bukanlah benda yang ringan. Dia benda yang besar, ada kelebihan tertentu. Dia seolah-olah memberikan kehidupan pada orang lain. Bayangkan seorang hamba terikat hidup dia. Betul tak? Terikat. Orang hamba ni dia terikat. Bila mana orang bebaskan dia, dia mendapat seolah-olah kehidupan yang baru. Seolah-olah baru dapat nyawa. Sebab itulah kenapa Bilal bin Rabah, bila mana dia ini dipuji, dia kata innama ana hasanatun min hasanatihi. Sesungguhnya aku ni hanya satu kebaikan nak dibandingkan dengan jutaan kebaikan Abu Bakar. Itu salah satu jasa yang mana Abu Bakar dia telah lakukan. Abu Bakar ini dia juga terkenal dengan orang yang mana yang tahu pakar tentang nasab. Sebab kita tahu orang-orang Arab ni mereka pentingkan benda-benda berkaitan keturunan ini, berkaitan nasab keturunan ini. Mereka sangat jaga. Sebab itu ketika mana Abu Bakar nak berhijrah, ada orang yang sebut inna mislaka, sesungguhnya orang macam kau ni wahai Abu Bakar, orang yang mana ciri seperti engkau, la yakhruj wala yukrash. Orang macam kau ni tak layak untuk keluar daripada Mekah dan tak layak dikeluarkan. Maksudnya orang macam kau ni kena stay kekal kat Mekah. Orang macam kau ni tak layak untuk keluar dari Mekah dan tak layak untuk dikeluarkan daripada situ. Maksudnya cakap orang-orang walaupun orang yang mana dia tidaklah beriman, dia bukanlah Islam, tetapi dia tetap menghormati Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni kita kena ketahui juga, dia ini antara orang yang mana yang berniaga. Bila berniaga mestilah dia akan pergi berdagang, jumpa dengan kabilah itu, kabilah ini. Sebab itu dia ni banyak jumpa orang. Dan sebab itulah dia disenangi oleh orang-orang lain. Ini antara salah satu kelebihan yang mana ada pada Abu Bakar. Dan Abu Bakar ini juga dia suka tolong orang. Itu antara kelebihan dia. Abu Bakar dia suka tolong orang, dia suka bagi makan ke orang, dan juga dia ini suka membantu orang dalam kesusahan. Sebab itu kenapa dia dicintai. Orang yang mana selalu melakukan kebaikan, orang yang mana selalu membantu orang, dialah akan mendapat tempat ataupun mendapat tempat dalam masyarakat. Sebab itu kalau kita tengok sejarah kita tengok sirah pada sebelum kelahiran Nabi SAW tentang Hashim, tentang yang bagaimana tok wan datuk-datuk Nabi SAW. Kalau kita tengok Bani Hashim, mereka ni jaga apa? Mereka ni jaga orang yang mana nak bagi orang minum kepada orang jemaah haji yang mai. Itu pada zaman dahulu sebelum Rasulullah dilahirkan. Jadi sebab itulah mereka lebih mendapat tempat. Mereka lebih mendapat, maksudnya di sisi masyarakat Arab, mereka dihormati. Sebab mereka ni jenis bagaimana bagi makanan ke orang mai, bagi minum ke orang mai. Sebab itu mereka lebih mendapat tempat dalam masyarakat. Orang yang mana dia memberi makan dan minum kepada orang lain, lebih dia dekat dan disukai dan disengani ramai. Orang lebih senang dan suka dengan orang tersebut. Berbanding orang tersebut mungkin dia ada satu kelebihan, tapi dia jarang buat kebaikan. Walaupun kita nampak dia selalu, tapi orang agak tak berapa suka sangat. Itu kalau kita tengok sirah pada sebelum kelahiran Nabi SAW, ada benda-benda ini. Yang di sini mungkin telah ada lah asatizah yang mengajar berkaitan sirah. Mungkin tuan-tuan boleh lihat balik kuliah-kuliah yang mana asatizah yang lain mengajar sirah sebelum mana kelahiran Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW menyebutkan gelaran As-Siddiq kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Bila kita sebut As-Siddiq ini bukan gelaran yang mana orang biasa bagi. Tak. Tetapi disebut dan diberikan oleh Nabi SAW. Iaitu ada riwayat Nabi SAW berada di atas Uhud. Kemudian takdir Allah, gunung Uhud tu bergoncang, bergerak. Kemudian Rasulullah kata, diam engkau, tetap engkau wahai Uhud, alaika nabi was-siddiq
wa syahidan. Rasulullah kata, diam, tetaplah engkau wahai Uhud, jangan bergerak. Alaika nabi, di atas engkau ni ada seorang nabi. Was-siddiq, dan seorang as-siddiq, siapa? Abu Bakar. Wa syahidan, dan ada dua orang yang mana mati syahid. Siapa yang mati syahid tu? Nanti pada pertemuan akan datang kita akan sebutkan pula sahabat mana yang dimaksudkan oleh Rasulullah yang mati syahid itu. Jadi berdasarkan hadis ni, Rasulullah kata apa? Di atas engkau ni wahai Uhud ada seorang nabi was-siddiq, dan ada seorang as-siddiq. Siapa? Abu Bakar. Jadi kita katakan gelaran as-siddiq ini diberikan oleh Nabi SAW, bukan diberikan oleh orang biasa. Kalau kita mendapat pujian, itu pujian daripada orang biasa. Tetapi kita tengok Abu Bakar ini mendapat pujian daripada manusia yang terbaik dalam sejarah peradaban dunia, iaitu Nabi SAW yang menyebutkan dia sebagai as-siddiq. Kalau kita puji orang, mungkin disebabkan apa? Mungkin disebabkan ada kepentingan tertentu. Kita puji seseorang, mungkin sebab kita nak projek daripada dia ke, kita nak sesuatu ke, ada benda-benda yang mana mungkin ada sedikit kita nak daripada sesuatu daripada dia, kita nak kelebihan yang ada pada dia. Tetapi Nabi SAW memuji Abu Bakar sebagai as-siddiq kerana memang sifat yang ada pada diri dia. Bahkan baginda Nabi SAW menyebutkan, tidaklah aku menawarkan, memberikan, mendakwahkan Islam ni kepada orang lain, melainkan pasti ada sedikit keraguan kepada mereka, melainkan Abu Bakar. Abu Bakar tidak ada keraguan langsung pada asalnya. Bila mana Rasulullah sebut apa, akan mengiyakan, akan membenarkan apa yang mana disebutkan dan disampaikan oleh Nabi SAW. Kita hidup zaman sekarang, mungkin kita boleh kata, alah kalau kita pun boleh percaya, itu sebab kita hidup zaman sekarang. Cuba bayangkan kalau kita hidup pada zaman dahulu, kita tak tahu di mana kedudukan kita. Adakah kedudukan kita beriman, percaya apa yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, ataupun sebaliknya. Sebab pada zaman tersebut, ketika mana Islam ditekan, Islam ditindas, ketika mana pada zaman Mekah, kita tahu banyak ujian yang mana sahabat telah melalui. Sebab itu, pertemuan yang lalu kita dah sebutkan, sahabat berkaitan Abdullah bin Mas'ud. Dia antara sahabat yang awal yang buat apa? Yang mana baca Al-Quran terang-terangan di kaya ramai di Mekah, sehingga kan dia dipukul. Itu kisah para sahabat ketika mana berada di Mekah. Sebab itu pada minggu lepas saya mulakan dengan kisah Ibnu Mas'ud, sebab dia adalah orang yang awal, sahabat yang pertama ataupun yang awal yang mana membaca Al-Quran secara terang-terangan di depan orang ramai di Mekah, sehingga dia dipukul. Sebab itu kita mulakan dengan Ibnu Mas'ud lah pada minggu lepas. Jadi kita cakapkan pada zaman Abu Bakar dan zaman Mekah ni, ujian sahabat dapat bukan ujian yang biasa, tapi ujian yang sangat besar dan sangat dahsyat. Kita tengok pula berkaitan peranan ketika mana hijrah. Ketika hijrah, orang-orang yang mana rapat dengan Abu Bakar ni banyak peranan dia. Contohnya ketika peristiwa hijrah, ketika Rasulullah dan Abu Bakar mereka bersembunyi di gua, siapa yang bagi makan? Siapa yang bagi makan dan minum? Keluarga Abu Bakar, anak dia bawa. Siapa pula yang mana yang jadi jasus, yang mana jadi spy mata-mata, yang mana pada waktu siang ataupun waktu lain dia pergi duduk di Mekah, tengok apa maklumat orang Mekah nak cakap ni, kemudian mereka sampaikan maklumat tersebut kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Anak Abu Bakar. Tak cakapnya bukan Abu Bakar sahaja yang ada jasa dalam hijrah, family dia pun sama. Family Abu Bakar pun ada jasa yang banyak dalam hijrah. Maksudnya dalam agama ini, keluarga Abu Bakar memberikan banyak sumbangan. Sebab itu tidak pelik kenapa tadi kita bacakan bahawasanya kana salaf yu'allimuna auladahum. Salaf terdahulu mereka ajar anak mereka dalam mencintai Abu Bakar seperti mengajar surah dalam Al-Quran. Sebab keluarga Abu Bakar ni keluarga yang hebat. Mereka ketika hijrah pun mereka bantu sekali. Kita akan sampai kalau mungkin telah belajar dalam Bulughul Maram, bab berkaitan tayamum. Berkaitan tayamum pun kita tengok. Tayamum tu, ayat berkaitan tayamum ataupun asbabul wurud, ataupun kita tengok dia berkaitan dia disebabkan Aisyah, dia kehilangan kalung dia, sehingga kan sahabat-sahabat dan Nabi SAW berada di tempat yang tak ada air. Setelah itu turunlah pensyariatan tayamum. Jadi nak katakan bahawasanya keluarga Abu Bakar ini banyak jasa dia pada agama dan pada Islam. Sebab itu kenapa kita kena mengenali tokoh sahabat ini. Walaupun begitu, kita juga kena mengetahui mereka ini adalah manusia, yang juga manusia ada perasaan konflik ataupun nak rasa nak marah tu ada. Kenapa? Abu Bakar dan Umar, mereka pernah ada
konflik di situ. Iaitu ada riwayat yang mana menceritakan Abu Bakar dan Umar ni mereka pernah ada konflik ketika mana zaman Nabi SAW masih hidup lagi. Iaitu ketika mana Nabi SAW masih hidup, Abu Bakar datang. Kemudian Nabi SAW nampak muka Abu Bakar ni lain sikit. Kita ni, kalau kita duduk dengan kawan kita, kita nampak satu hari tu dia muka macam lain sikit. Kita dapat tahu ada benda yang tak kena pada dia. Demikian juga nak katakan bahawasanya Rasulullah dan Abu Bakar ni rapat. Bila Abu Bakar datang dengan mungkin muka dia agak lain, Rasulullah pun sebut, amma sahibukum faqad ghamar. Adapun sahabat hampa ni, sahabat hampa semua ni, iaitu Abu Bakar, faqad ghamar. Ada benda yang tak kena ni, ada masalah ni. Bila mana Rasulullah nampak Abu Bakar dia datang, ada yang mana tak berapa kena sikit muka dia. Sebab tu nak cakapnya, riwayat ni nak tunjukkan Abu Bakar dengan Rasulullah ni rapat. Kalau kita contohnya, saya yang mana datang sini jarang-jarang, sebulan sekali. Kalau saya dah cakap muka saya macam ni, tuan-tuan tak tahu saya ada masalah ke tak ada masalah. Saya pun datang sini sebulan sekali, saya tengok muka tuan-tuan semua, saya tak tahu ada masalah ke tak ada. Mungkin yang mana ada masalah tertentu, ada masalah itu, masalah ini. Sama juga. Tetapi Rasulullah nak katakan rapat dia dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar datang, dia nampak Rasulullah sebut amma sahibukum faqad qama. Kawan hampa ni ada problem ni, ada sesuatu ni. Nak cakap dengan rapatnya. Kawan rapat dia akan tahu bahawasanya sahabat dia ada masalah. Fasallama. Bila mana Abu Bakar mai, maka dia pun bagi salam. Sebab itu kita dah belajar dah, ataupun mungkin tak sampai ke dalam Bulughul Maram. Sebab dalam Bulughul Maram kita tahu kitab awal-awal hadis ahkam, hadis fiqh, last kali Kitabul Jami' berkaitan apa? Hadis-hadis tazkiyatun nafs dan adab. Iaitu ada hadis yang mana Ibnu Hajar letak di situ berkaitan apa? Iza laqitahu fasallim alaih. Bila mana kamu bertemu dengan orang-orang lain, saudara Islam yang lain, fasallim alaih, hendaklah kamu bagi salam kepada mereka, atau kama qala. Jadi nak mengatakan sebab itulah kenapa Abu Bakar bila memberi salam bila mana bertemu dengan sahabat-sahabat yang banyak. Setelah Rasulullah sebut tadi tu, kawan apa ni, faqad ghamar, ada sesuatu ni. Abu Bakar pun baru dia sebut, baru dia cakap. Sebab apa? Sebab Rasulullah dah sebut dulu tadi, baru dia cakap. Dia kata apa? Inni kana baini wa baina bani Khattab syai'un. Sesungguhnya aku dan juga Umar, syai'un, ada satu benda yang mana ada konflik antara kami. Itu yang mana Abu Bakar sebut. Kemudian dia sebut apa? Fa asraqtu ilaihi summa nadimtu. Kemudian dia katakan bahawasanya aku ni macam aku terlepas marah kat dia. Aku macam terlepas cakap kat dia. Dekat siapa? Dekat Umar. Kita tahu Abu Bakar ni orang yang lembut. Umar ni orang yang mana tegas. Tapi dalam isu ni fa asraqtu ilaih, dia terlepas cakap. Maksudnya Abu Bakar yang mana dia terlepas termarah macam tertinggi suara sikit. Dekat siapa? Dekat Umar. Summa nadimtu. Kemudian aku menyesal. Ini yang menariknya Abu Bakar. Kalau kita lah, kita lepas kita maki hamun kawan kita, apa kita kata? Puas aku dapat maki dia. Aku dah bubuh dia sangat, aku bubuh betul-betul dah. Aku taram dan lelok paku dah sampai terdiam dah cakap. Kita akan kata macam tu kalau kita gaduh dengan kawan kita. Tapi Abu Bakar adakah macam tu? Tak. Apa Abu Bakar kata? Lepas dia kata fa asraqtu ilaih, aku macam terlepas cakap dengan dia, summa nadimtu, lepas tu aku menyesal. Dia menyesal. Abu Bakar setelah mana dia terlepas cakap dengan Umar, dia ada konflik, dia ada perasaan penyesalan dalam diri. Itu yang membezakan kita dengan Abu Bakar. Kita lepas mana kita ni dengan kawan kita bagi cukup-cukup, lepas kita dah hantam dia betul-betul, kita pergi ke orang lain pula, kita cerita kawan kita yang B, aku dah bagi dia betul-betul dah, sampai terdiam dia, sampai left group dia aku bagi. Kita kata macam tu, kita cerita macam tu. Tapi berbeza kita dengan Abu Bakar. Sebab itulah kenapa Abu Bakar dapat hidup di zaman Nabi SAW, sedangkan kita tidak. Sebab itulah Abu Bakar antara orang yang mana dijamin syurga, sedangkan kita sebaliknya. Nak mengatakan bezanya antara kita dan Abu Bakar. Sebab itu kita kena ketahui, kita kena menghormati mereka ini. Mereka ni orang-orang yang awal yang bersama dengan Nabi SAW, walaupun juga mereka bersama dengan baginda, tetapi sesama sahabat pun kadang-kadang ada masalah yang mereka ada. Bila mana mereka ada masalah, itu kemudian Nabi SAW akan tegur.
Apa-apa yang berlaku kepada sahabat, mungkin ada problem tertentu, ada masalah tertentu, Rasulullah akan tegur sahabat-sahabat ni. Okey, seterusnya kita tengok apa yang terjadi. Bila mana perkara ini terjadi, Umar pun dia nak pergi cari Abu Bakar balik lepas tu. Umar dia nak cari Abu Bakar. Bila Umar pergi cari Abu Bakar, kat rumah dia tak ada. Abu Bakar tak ada. Sebab Abu Bakar duduk dah sekarang, Abu Bakar dengan Nabi SAW. Kemudian last sekali, Umar pun datanglah dekat tempat Abu Bakar yang mana ada Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya kat situ ada ramai orang lah di situ. Kemudian bila mana Umar datang, Nabi SAW berubah. Apa disebutkan dalam riwayat ni? Faja'ala wajhun Nabi SAW yata'amma. Iaitu maksudnya adalah yatama'ar, iaitu wajah Nabi SAW nampak berubah. Yatama'ar itu nampak macam berubah dalam keadaan yang nampak tak apa suka ataupun marah. Tiba-tiba wajah orang yang mana kita nampak wajah dia elok. Contohnya macam saya sekarang, mungkin muka yang mana tak marah, tiba-tiba nampak seorang lalu berubah wajah saya, muka yang macam marah sikit. Itu yang mana terjadi pada Nabi SAW. Bila nampak sampai mai, Umar datang. Kalau kita bergaduh dengan kawan kita, kemudian contohnya adik-beradik lah, A dan B, anak sulung anak nombor 2 bergaduh. Yang nombor 2 ni dia mengadu kat ayah dia. Kemudian abang dia mai. Bila ayah dia nampak abang dia mai, ayah dia pun muka marah kat abang dia, kita seronok dah, anak kedua kan seronok. Tetapi Abu Bakar, adakah bila mana Rasulullah muka dia yatama'ar, berubah wajah ayah dia ataupun wajah Rasulullah, wajah Rasulullah berubah? Adakah Abu Bakar seronok? Tidak. Apa yang mana Abu Bakar buat? Sehingga kan Abu Bakar duduk melutut di depan Rasulullah. Nak katakan bahawasanya para sahabat ni mereka tak dendam. Berbeza, sebab tu kita katakan beza antara kita dan sahabat. Kalau kita, bila kita bergaduh dengan seseorang, dengan adik-beradik kita ke, bila dia main muka ayah kita marah, kita akan seronok lah. Abang kita nak kena apa lepas ni. Ini bila mana Umar lalu, Rasulullah muka marah, Abu Bakar melutut dekat Rasulullah. Sebab tu kita tengok macam mana Abu Bakar ni sifatnya sangat baik. Hati dia sangat lembut. Jiwa dia, jantung hati dia sangat lembut. Bila mana ada masalah ataupun ada permusuhan, dia akan cepat reda. Kita manusia kadang-kadang kita pun ada perasaan yang mana dengan orang lain. Ada perasaan tak puas hati. Tak kisahlah kat mana tempat pun. Kadang-kadang konflik di mana? Ada konflik berlaku di dalam keluarga. Ada konflik berlaku dalam organisasi. Organisasi tak kisahlah mana, NGO ke, masjid ke, apa ke, kerja ke, mana-mana akan ada konflik. Kita konflik tu kadang-kadang dia akan berpanjangan konflik tersebut. Tetapi Abu Bakar tidak. Abu Bakar lepas cakap dengan dekat Umar, dia menyesal. Summa nadimtu, aku menyesal. Dan juga bila mana Umar datang, dia pergi melutut ke Rasulullah. Tak nak bagi Nabi SAW marah kepada sahabat dia, iaitu kepada Umar. Yang seterusnya, kisah seterusnya pula kita lihat. Berkaitan siapa orang yang mana yang rapat dengan Nabi SAW. Ada riwayat yang mana menyebutkan pada awal-awal Islam dahulu, hanya ada beberapa orang dia sahabat yang mana yang rapat dengan Nabi SAW. Dan salah seorang ni adalah Abu Bakar. Abu Bakar ni bukan waktu Rasulullah dah menang di Madinah, dah dapat dah, maksudnya Rasulullah dah agak selesa sikit kehidupan di Madinah tersebut, baru Abu Bakar dia bersama Rasulullah. Tak. Abu Bakar waktu awal-awal, waktu Rasulullah kena tindah, dah ada dah. Kalau dalam kehidupan kita, mungkin bila mana kita berada di bawah, susah kita nak bertengok orang yang mana nak rapat dengan kita. Tetapi bila mana kita adalah sikit kelebihan tertentu, barulah ramai yang mana nak mai kepada kita. Itu lumrah kehidupan. Tetapi tidak pada Abu Bakar dan Umar. Kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Kedua-dua mereka saling sayang, menyayangi dan cinta mencintai. Kita akan tengok bagaimana kecintaan dan sayangnya Nabi SAW kepada Abu Bakar, dan Abu Bakar juga mencintai Nabi SAW. Kita tengok hadis yang seterusnya, yang mana Nabi SAW menyebutkan tentang apa? Tentang jika baginda dapat memilih kekasih dalam kalangan makhluk, maksudnya dalam kalangan manusia, maka Nabi SAW akan pilih siapa? Abu Bakar. Sebagai apa? Sebagai Khalilah. Khalilah itu adalah maksudnya kekasih. Bukan kekasih biasa.
Kita dah sebut dah Khalila adalah a'la darajati mahabbah, kecintaan yang paling tinggi. Siapa yang mana Khalil? Kekasih Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kekasih Rasulullah. Rasulullah kata kalau aku dapat pilih kekasih, maksudnya dalam kalangan manusia, nescaya aku akan memilih siapa? Abu Bakar. Tetapi aku telah memilih Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kekasih aku. Jadi sebab itu Khalil dia berbeza dengan kecintaan yang lain. Khalil ni dia a'la darajati mahabbah, kecintaan yang mana paling tinggi, sangat tinggi. Dan baginda Nabi SAW memilih siapa? Memilih Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau dalam kalangan makhluk, kalau baginda dapat pilih, baginda pilih siapa tadi? Baginda Nabi SAW akan memilih Abu Bakar. Jadi nak cakapnya bahawasanya cinta Abu Bakar dan Rasulullah ni bukan cinta sebelah tangan ataupun bukan bertepuk sebelah tangan, tak. Tapi kedua-duanya saling cinta mencintai sesama mereka atas dasar Islam, atas dasar agama dan atas dasar iman. Bila kita tengok hadis-hadis berkaitan Nabi SAW memuji, baginda memuji Abu Bakar, bolehkah kita nak puji seseorang itu di hadapan kita? Sebab hadis-hadis nampak macam kontradik. Ada riwayat yang menunjukkan macam seolah-olah larangan daripada memuji saudara kita di hadapan kita. Ada pula hadis yang mana menunjukkan bahawasanya Rasulullah memuji sahabat di depan mereka. Sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Sahih Muslim, ada bab yang mana menyebutkan larangan anil madhi iza kana fihi ifrad. Bab larangan daripada kita memuji seseorang sekiranya kita ifrad wa khifa minhu fitnatun 'alal mamduh. Kalau kita takut menyebabkan apa? Orang yang dipuji tersebut dia ada perasaan yang mana dapat menyebabkan fitnah ke atas dia. Maksudnya jika kita puji seseorang itu, bab larangan tegahan daripada kita memuji seseorang itu, jika pujian kita itu kita risau, kita takut dapat menyebabkan apa? Fitnatun 'alal mamduh. Fitnah menyebabkan benda itu ada kerosakan 'alal mamduh ke atas orang dipuji tersebut. Kita tahu, kita rasa kawan kita ni, kalau kita puji dia ni, habis dia ni akan kembang dia ni. Maksudnya dia akan teringat, dia sebut kita puji dia tu, pi mana-mana akan sebut pujian tu. Kita pun tahu, kita puji dia akan halak, akan binasa. Maksudnya akan rosak diri dia. Maka orang tu kita tak puji. Tapi ada yang mana kita yakin, ataupun ghalabatuz zan, berat sangka kita. Kita puji dia ni okey, tak ada masalah. Kita puji dia ni maksudnya tak tumbang lah, kita kata. Maksudnya tak jatuh lah. Dia ni hina tak jatuh, puji pun tak jatuh. Maksudnya dia steady. Maka orang ni bolehlah kita nak puji dia, tapi berpada-pada. Sebab ada riwayat sahabat ataupun Rasulullah pernah puji sahabat di depan. Ada dalam riwayat Muslim yang bab dia letakkan ini, larangan daripada puji orang di depan. Jadi sebab tu macam mana nak menjamakkan antara kedua-dua hadis ni, menggabungkan kedua-dua hadis ni, cara dia adalah kita tengok, sebab tu berdasarkan bab dia letakkan ini, jika kita takut fitnatun 'alal mamduh, fitnah, kerosakan terjadi ke atas orang dipuji, kita tak payah puji. Sebab itu kita akan jumpa hadis-hadis yang mana menyebutkan apa? Hadis-hadis menyebutkan Rasulullah memerintahkan kita untuk curah ataupun untuk macam renjis, lempak sikit tanah, ada riwayat sebut batu di depan orang yang puji tersebut. Bukan maksudnya kita baling kat muka dia. Itu ada perbahasan lah dalam kalangan ulama. Kenapa Rasulullah suruh kita buat macam tu? Itu ada perbahasan, adakah benda itu kinayah, majas ataupun betul-betul kena buat hakikat. Para ulama membahaskan kenapa tanah dan kenapa batu. Salah satunya, maksudnya fiqh hadis ataupun hikmah dia, kenapa disebutkan di situ, nak ataupun nak menunjukkan bahawasanya kita ni daripada tanah. Kita ni daripada lahir pun, ataupun maksudnya asal kita daripada tanah dan kita akan pergi pun kepada tanah. Jadi nak cakapnya sikit-sikitlah puji tersebut. Dan kita ni juga nak tunjukkan kepada kita, bila kita ambil batu ataupun tanah tersebut, kita pun ingat dia dah puji kita tu, kita ni nak pergi sini juga, masuk kubur juga nanti. Tak pergi mana? Maksudnya kita, orang duk puji kita hebat atau mana pun, last sekali ke kubur juga kita akan masuk. Itu salah satu dia. Yang seterusnya ada juga yang mengatakan bahawasanya seolah-olah kita ibaratkan bila kita ambil tanah tersebut, macam seolah-olah tanah tu berada di dalam mulut. Bila tanah berada dalam mulut, apa yang terjadi? Tak boleh cakap. Kita tak boleh bercakap. Jadi maksudnya stoplah dengan pujian tersebut. Jangan memuji lagi. Bukan hadis ni nak abang nak kita pergi lempak pasiak tu, bambik. Kita baru baca hadis satu dua hadis, kita faham literal, kita ambil pasiak, kita pun baling terus kat muka dia, ataupun tanah, batu baling kat muka dia. Jangan macam tu. Itu pemahaman yang mana kurang benar lah.
Maksud di sini bukan kita baling betul-betul muka depan tu, tak. Tapi isyarat di depan tersebut, dan apa sebab dia, hikmah dia ada dibahaskan. Salah satu yang kita katakan tadi, nak sebut apa? Fazkuru annakum min turab. Untuk kita ingat bahwasanya kamu ini, iaitu kita ini, daripada tanah dan akan masuk juga ke dalam tanah. Jadi nak puji pun, nak katakan berpada-padalah, jangan terlalu bodek kuat sangat. Itu yang mana maksud daripada hadis ini. Jadi insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan sambung pula berkaitan kisah berkaitan Abu Bakar ketika mana dia telah menjadi khalifah, dan juga kisah Abu Bakar ketika mana di akhir hidup hayat Nabi SAW, yang mana ada banyak kisah-kisah berkaitan Abu Bakar dan Nabi SAW ketika wafat, dan juga ketika pemerintahan Abu Bakar. Sebab dalam bab Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali ni saya ada tulis sikit. Maksudnya ada buku sikit nanti yang mana akan menulis berkaitan hal ini. Sebab itulah kita akan bahaskan sikit lah panjang berkaitan hal-hal ini, berkaitan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Wallahu alam. Jika ada soalan boleh kemukakan. Sebab lagi seminit nak azan. Ada soalan boleh kemukakan. Jika tak ada, insya-Allah kita bertemu pada bulan depan pula, minggu keempat macam biasa di sini insya-Allah. Pada minggu keempat kita masih lagi akan membahaskan berkaitan Abu Bakar pada pertemuan bulan hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu ada buku ni, saya lupa tanya soalan. Ada siapa ingat nama Abu Bakar tadi? Ada siapa ingat nama Abu Bakar? Ya? Kak tu ada jawab dulu, tak apa. Ni sekejap saya bagi. Okey, insya-Allah minggu depan saya tanya soalan lain pula. Saya bawa buku lain. Minggu depan siapa yang mana dapat jawab, saya selalu buat macam tulah. Sebab apa? Bagi refresh sikit untuk ingat apa yang kita belajar. Bulan depan insya-Allah saya bawa buku lain pula. Siapa dapat jawab, mungkin hari ni saya bawa satu dah, nanti saya bawa 3-4 buku lah nanti. Banyaklah sikit boleh dapat insya-Allah. Pada pertemuan akan datang kita akan sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.